kami merupakan sebuah syarikat yang mengasaskan dialisis pada tahun awal 80-an. Waktu itu berkaitan dengan dialisis ataupun pengetahuan berkaitan dengan dialisis agak kurang. Ya. Banyakkan kaki tangan klinikal pun belum ada pengalaman lagi berkaitan dengan dialisis. Ya. Jadi dialisis ini diperkembang pada tahun 90-an ke atas. Ya. Yang mana penyakit ini dideklarasikan sebagai penyakit kritikal. Ya. Sebelum tu kalau kita tengok dari segi critical illness, dia sepanjang 35 saja. So pada tahun 96 telah diluluskan di Parlimen, yang mana peruntukan diberikan kepada pesakit-pesakit untuk rawatan dialisis. Ya, semenjak itu dialisis berkembang besar dan juga teknologi juga menyumbang begitu banyak kepada pesakit gagalan bawah pinggang. Ya, mana yang bagi keyakinan mereka boleh terus hidup. Ya, kalau tidak dulu siapa yang kena sakit bawah pinggang agak mungkin hayat dia tidaklah begitu panjang, mungkin dalam 6 bulan, setahun, 2 tahun sebagainya. Ya. Ya, Alhamdulillah ini salah satu aspek juga. Ini juga dasar kerajaan pun yang mana kita nak menyampaikan pengetahuan. Ya, itu sangat penting. Yang mana penyakit ni asasnya mula daripada kencing manis dan juga darah tinggi. Ya, jadi kebanyakan sakit lah, hampir 70% sakit yang mana datangnya daripada penyakit dua ni ataupun kita panggil 3 serangka kan. Jadi adanya pengetahuan macam ini kita nak sampaikan pada umum agar boleh bagi kesedaran untuk dapat kawal ataupun menyelah sebarang penyakit-penyakit berkaitan macam ni lah. Jadi program macam ni agak boleh menyumbang kepada masyarakat untuk pengetahuan berkaitan dengan penyakit. Ya, tak ada masalah. Dan patutnya itu salah satu siasat kita ataupun tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, mana pengetahuan itu sangat penting. Itu juga mainkan peranan ya untuk menyindari ataupun kita sedar ataupun ada dapat pengetahuan macam manakah kita dapat kawal ataupun menyindari daripada sebarang penyakit seperti beginilah. Jadi adanya NGO ataupun seperti UAM sebagainya menyampaikan pada orang ramai, orang umum supaya dapat pengetahuan dari segi penyakit seperti dialisis sebagainya agar boleh kita menghindari daripada sakit lah. Alhamdulillah saya terima kasih kepada pihak UAM supaya memilih salah satu tempat yang boleh terpilih untuk mengadakan sesi bertemu dengan pesakit dan juga pihak pengurusan. Begini kalau boleh saya galakkanlah, bukan kami saja, mungkin boleh juga ada antara yang kami mungkin yang boleh menyediakan sesi rambut macam ni supaya kita menyampaikan pada orang umum lah. So pada hari ini pelajar-pelajar separuh masa, program separuh masa UUM di bawah subjek pembangunan masyarakat telah mengadakan satu program yang kita namakan hubungan dialisis dan kesedaran ginjal sihat hidup bermakna, yang mana program ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan untuk menjaga kesihatan, terutamanya kesihatan ginjal. Okey, kita bertuah kerana mendapat kerjasama dan sokongan penuh daripada pihak yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Muhammad Nizam bin Abdullah, pengasas dan pengarah Renal Care Specialist Center yang dahulunya dikenali sebagai Pusat Dialisis Nur Kasih. Jadi pada hari ini pihak pelajar-pelajar UUM telah berkesempatan untuk mengunjung dan juga untuk memberi kesedaran kepada masyarakat dan juga memberikan pendedahan tentang pentingnya kesihatan ginjal untuk masyarakat mengamalkan budaya hidup sihat lah. Okey, program pada hari ini sebenarnya melibatkan pelajar-pelajar separuh masa yang menyertai program ini daripada 7 buah pusat pembelajaran, terdiri daripada pelajar-pelajar yang berada di Pusat Ipoh, Kuantan, Melaka, Kota Kinabalu, Kuching, Miri dan Sibu, seramai 77 orang. Jadi pelajar-pelajar ini telah berusaha dengan sebaik mungkin menjayakan program ini dengan juga mendapatkan sumbangan dan sokongan pelbagai pihak, dan akhirnya pada hari ini pelajar-pelajar ni mampu untuk mendapatkan sumbangan sehingga berjumlah RM2,500 yang akan disalurkan kepada pihak Renal Care Specialist Center, yang mana dana ni bertujuan untuk menyokong usaha amal pusat tersebut
dalam membantu golongan yang memerlukan untuk mendapatkan rawatan dialisis dengan lebih sempurna dan lebih secara berterusan lah. Walaupun amount ni kita lihat sikit, tetapi amount ni berjaya kita kumpulkan melalui usaha gigih pelajar-pelajar lah, yang mana pelajar-pelajar telah mula melakukan usaha awal ni sejak semester sejak daripada bulan Januari lagi. Okey, dan akhirnya alhamdulillah hari ni pada 19 April sumbangan ini dapat kita salurkan lah kepada pihak Renal Care Specialist Center. Untuk pusat pendidikan profesional dan lanjutan, kita panggil PACE UUM, kita mempunyai 5 buah program, iaitu yang pertama program Bachelor Public Management, pengurusan awam. Kita ada Bachelor Business Admin, pentadbiran perniagaan. Kita ada program Bachelor Islamic Finance and Banking. Okay, kita ada Bachelor in Communication. Seterusnya Bachelor in Creative Industry and Performing Arts. Okey, untuk pengetahuan anda semua, PACE UUM telah ditubuhkan sejak tahun 1999 dan kini kita telah melahirkan lebih daripada 10,000 graduan yang berkhidmat dalam berbagai sektor, sama ada sektor kerajaan ataupun sektor swasta. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengajak lebih ramai masyarakat di luar sana untuk kembali meneruskan pengajian, yang mana kita sangat-sangat menggalakkan untuk program pembelajaran sepanjang hayat. Contoh macam Melvin, walaupun dah berusia 30-an, masih lagi sanggup untuk mengambil cabaran dan mendapatkan peluang ini untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Alright. Jadi saya lihat bahawa sekarang ini program untuk menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi ni, di peringkat ijazah sarjana muda ni, banyak peluang yang disediakan, terutamanya untuk golongan yang hanya ada sijil pelajaran Malaysia. Mereka boleh mengambil kita panggil APEL, Accredited Prior Experiential Learning, APEL, yang mana dengan pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun dan mengambil APEL ni, mereka boleh meneruskan ke pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda. Okey, dan mana-mana pelajar yang mempunyai diploma, dan mereka boleh terus meneruskan pengajian ke ijazah dengan kelebihan untuk pemindahan kredit beberapa subjek. Ini adalah antara inisiatif yang disediakan oleh pihak kerajaan dan juga universiti untuk menggalakkan lebih ramai masyarakat yang bekerja di luar sana untuk menimba ilmu untuk kemajuan masa depan. Sebab kita lihat sekarang dunia semakin mencabar, yang mana dengan adanya teknologi baru seperti artificial intelligence, big data, internet of things, dan adanya ada tools baru seperti yang tuan-tuan sedia maklum, ChatGPT, kita ada Jenny AI, kita ada banyak bahan bantuan pembelajaran yang boleh membantu pembelajaran menjadi semakin menyeronokkan, dan sambil belajar boleh tidak menjejaskan kerjaya anda sedia ada. Berkaitan dengan TVET, okey, buat masa sekarang TVET kita perkenalkan banyak untuk program sepenuh masa, dan bagi pihak saya merasakan tidak mustahil nanti kita akan mengetengahkan pembelajaran TVET secara separuh masa. Tapi buat masa sekarang kita belum lagi ke arah tu. Walau bagaimanapun sudah banyak usaha untuk diperkenalkan TVET untuk kategori dilaksanakan untuk pembelajaran separuh masa, dan saya melihat potensi TVET ni semakin berkembang, yang mana kemahiran-kemahiran teknikal vocational ni amat diperlukan oleh negara untuk membantu industri berkembang dengan lebih rancak dan maju ke depan.